أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Saya harap maknanya semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam musim pandemik yang melanda pada hari ini. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time. Rancangan yang meneroka isi kandung Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sebelum ni, kita dah ceritakan pada tuan-tuan tentang objektif mengapa kita anjurkan program My Hadis Time. Suka juga saya ingatkan kembali kepada tuan-tuan bahawa mendengar daripada Nabi SAW adalah satu perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah tu hendaklah kita ambil, dan apa sahaja yang ditinggalkan oleh Rasulullah tu dilarang hendaklah kita tinggalkan. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Husaini lagi. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Doktor sihat kan? Alhamdulillah. Baju hari ini masya-Allah meriah. Okey. Baik, kalau dalam sesi sebelum ini kita telah membincangkan tentang suratul Fatihah. Kita ambil isi kandung dalam suratul Fatihah yang mana kita ambil daripada bahagian pertama tentang sifat-sifat Allah. Maka dalam sesi hari ini kita akan membincangkan tentang halaman yang kedua, halaman yang dimulakan dengan suratul Baqarah daripada ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Sebelum kita masuk lebih mendalam tentang perbincangan dalam suratul Fatihah, dalam suratul Baqarah, mari bersama kita dengarkan bersama ayat yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. Penonton yang berada di rumah, ayuh kita sediakan mushaf berada di hadapan kita, buka. Kita singkap halaman yang kedua suratul Baqarah, tengok ayat yang pertama hingga yang kelima. InsyaAllah kita sama-sama meneroka kisah-kisah yang berada di dalam suratul Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, masya-Allah. Bacaan ustaz memang menggetarkan jiwa. Alhamdulillah. Menggetarkan jiwa tu tadi ya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita buka mushaf, kita perhatikan daripada ayat 1 sehingga ayat yang kelima, yang mana pada hakikatnya Allah Taala dalam halaman yang kedua ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa.
Perhatikan pada halaman yang kedua bagaimana Allah Taala menyebutkan hudan lil muttaqin, iaitu hidayah bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala sambung seterusnya tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, mereka yang mendirikan salat, mereka yang berinfak, kemudian percaya kepada apa yang telah diturunkan dan juga beriman kepada hari akhirat. Jadi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang 5 ciri orang yang bertakwa, ya Ustaz ini. Tapi macam mana pula dalam hadis? Jadi dekat sini, mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan bagaimana Rasulullah menceritakan pula ciri-ciri orang yang bertakwa seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Yang ni mari kita sama-sama baca apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kita perhatikan hadis ini. An Atiyah As-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Maksudnya daripada Atiyah As-Sa'di radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba itu tidak akan mencapai tahap takwa melainkan setelah dia meninggalkan perkara yang tiada kebaikan buat dirinya agar dia fokus kepada perkara yang bermanfaat buat dirinya sahaja. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Baik, perhatikan pada hadis ni tuan-tuan. Ustaz ni pun boleh perhatikan cantik hadis ni. Rasulullah mengungkapkan definisi yang baru tentang takwa. Rasulullah bukan sekadar mengingatkan takwa ni taat perintah Allah saja, tetapi meninggalkan perkara yang sia-sia. Baik, perbincangan yang secara terperinci mengenai hadis ini kita akan sambung selepas ini. Mari kita berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, dalam perbincangan yang sebelum ini kita telah memerhatikan hadis bagaimana Rasulullah memberikan satu definisi baru tentang takwa, iaitu takwa ini adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau dalam Quran kita ada ceritakan tentang 5 sifat orang yang bertakwa, maka dalam hadis Rasulullah memperincikan lagi tentang sifat takwa. Baik, kalau kita bincang mengenai hadis ni, ada 3 perkara yang akan kita lihat. Yang pertama, siapakah perawi hadis tersebut, iaitu sahabat yang mendengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah pengajaran umum ataupun huraian umum mengenai hadis tersebut, dan yang ketiga, resolusi ataupun tindakan kita setelah kita belajar daripada hadis ni. Baik, kalau kita baca hadis tadi, Ustaz Husaini perasan tak siapa sebenarnya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Baik, Dr. Sanusi, saya dengar tadi salah seorang sahabat yang perawi hadis ini ialah Atiyah bin Urwah. Ya, betul. Atiyah bin Urwah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah nak tahu, salah seorang sahabat Nabi lah yang sempat hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dia antara kanak-kanak yang terawal. Masa tu dia kanak-kanak, betul kan? Dia masih kanak-kanak. Dia adalah orang yang terawal yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada satu peristiwa bapanya membawa Atiyah ni untuk berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Atiyah ni ditinggalkan di tempat tunggangannya, doktor. Betul. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapanya, takkan seorang ni datang kan? Mana lagi yang lain? Jadi bapaknya cakap, ayahnya kata ada anakku di luar sana. Atiyah. Jadi dibawa masuk. Jadi sempatlah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat juga mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam. Masya-Allah, menarik sebenarnya kisah Atiyah bin Urwah ni tadi, tuan-tuan. Kalau menurut Al-Imam Asbahani ataupun Abu Nuaim Al-Asbahani, beliau ada menceritakan dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah tentang siapakah dia sahabat yang dinamakan sebagai Atiyah As-Sa'di ni. Atiyah ataupun Atiyah bin Urwah As-Sa'di ni berasal daripada Bani Sa'ad bin Bakar
seorang yang berada di luar daripada Madinah. Lalu macam yang Ustaz Husaini ceritakan tadi, dia datang ke Madinah untuk mendengar daripada Rasulullah. Kemudian dia ditinggalkan dalam tempat maknanya tunggangan dia. Kemudian dia diambil oleh ayah dia, sebab Rasulullah kata mana yang lain, jadi ayah dia bawa daripada situlah dia banyak mendengar hadis-hadis ataupun dia mendengar hadis yang pertama daripada Rasulullah. Kalau kita ikutkan apa yang diungkapkan juga oleh Al-Imam Al-Asbahani ni tadi, bahawa Atiyah ni jugalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang marah. Barangkali tuan-tuan kalau pernah dengar hadis marah ni, Rasulullah kata innal ghadaba minasyaitani. Rasulullah kata pada Atiyah, sesungguhnya marah ini adalah daripada syaitan dan syaitan ni dijadikan daripada api. Lalu bagaimana kita nak memadamkan kemarahan kita? Kita digalakkan berwuduk. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Atiyah ni tadi, menggambarkan kepada kita kalau kita tengah marah ni, bergaduh dengan kawan dalam Facebook, pergi ambil wuduk. Tapi saya tengok muka doktor macam tak pernah marah. Okey. Yang tu mengenai tentang kisah sahabat bernama Atiyah bin Urwah ni tadi ataupun Atiyah Sa'di. Baik, sekarang kita masuk tentang huraian umum hadis tersebut. Apakah yang Rasulullah maksudkan sebagai meninggalkan perkara yang sia-sia ini adalah salah satu daripada ciri takwa. Mengenai perkara ini saya suka untuk ambil apa yang diungkapkan sendiri oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri kata mengenai sifat takwa ataupun mengenai hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri kata alamatu i'radullah 'alal ibad tarkuhu ma la ya'ni. Alamatu i'radullah 'alal ibad syughlahu fi ma la ya'ni. Al-Imam Hasan Al-Basri kata salah satu tanda Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada kita. Masya Allah, takut Ustaz. Salah satu tanda Allah Ta'ala jauhkan diri daripada kita adalah dia menyibukkan kita dengan perkara yang sia-sia. Ini yang berkait rapat dengan hadis. Ini yang berkait rapat dengan hadis tentang takwa ni. Siapa yang menyibukkan diri dia dengan perkara yang sia-sia, menurut Hasan Al-Basri seakan-akan tanda Allah Ta'ala telah mula menjauhkan diri daripada mereka. Jadi hati-hati tuan-tuan. Sebab itulah Rasulullah sebutkan salah satu daripada sifat takwa adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Jangan kita jadi seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri tadi. Macam tu juga ada seorang lagi nama tabi'in Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi pun sama juga. Dia kata kalau orang tu banyak bercakap perkara yang sia-sia, itu adalah tanda khadlan indallah. Tanda Allah Ta'ala rasa kehinaan kepada dia. Jadi jangan kita cakap perkara yang sia-sia. Jangan kita banyak fokuskan kepada perkara yang sia-sia. Jangan kita buat satu perkara yang sia-sia kerana kita bimbang. Bukan sahaja kita tak jadi orang yang bertakwa, nanti Allah Ta'ala akan jauhkan diri daripada kita dan tidak ada di kalangan kita yang nak diri mereka jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi menarik sebenarnya hadis ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok di rumah bagaimana dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan 5 sifat yang bertakwa daripada surah Baqarah yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi. Maka dalam hadis pula Rasulullah memperincikan lagi salah satu sifat orang yang bertakwa, dia akan meninggalkan perkara yang sia-sia. Baik, untuk perbincangan yang seterusnya kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Kita akan berehat seketika, kita berjumpa lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Program yang membincangkan, meneroka tentang isi kandung Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baik, dalam sesi yang pertama kita dah tengok tentang sifat-sifat takwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dalam sesi yang kedua kita dah melihat bagaimana Rasulullah menggambarkan tentang salah satu daripada ciri orang yang bertakwa. Dan yang ketiganya kita nak bawa tentang isu takwa ni dalam isu semasa. Baik, cuba tuan-tuan perhatikan dalam isu semasa pada hari ini. Ustaz Husaini rasa macam mana masyarakat kita ni banyak dilekakan dengan perkara sia-sia ke? Dia sebenarnya kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ni, sebenarnya keliling kita ini memang banyak benda yang sia-sia sebenarnya. Allah. Nak-nak lagi sekarang ni zaman, orang kata zaman teknologi yang serba canggih. Macam-macam ada. Sekarang dulu kalau gaduh depan-depannya. Sekarang ni gaduh apa je di hujung jari. Di hujung jari. Maknanya kata benda yang sia-sia
dilakukan dengan sebanyak begitu dan dia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkelahian yang berlaku tu sebenarnya bukan hendak mempertemukan satu titik persamaan, tetapi sebenarnya menjauhkan. Bukan persamaan tapi perbezaan yang sangat jauh, doktor. Dan itu yang sangat merisaukan kita lah, ya. Betul. Betul tu Ustaz. Yang saya bimbang juga pada hari ini, kalau kita perhatikan kadang-kadang banyak di kalangan kita ni menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Duduk kat meja makan Ustaz, tengok telefon dah. Ini waktu makan ni. Tengah makan, tengok telefon. Duduk dengan anak-anak masih lagi pegang telefon. Nak kata pegang Quran tak pegang Quran lagi. Kemudian nak tidur pun tengok telefon lagi. Masya-Allah. Yang ni barangkali yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri tu Al-Imam Hasan Al-Basri kata tanda-tanda Allah Taala menjauhkan kita adalah kita disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Yang ni yang kita tak nak, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Rasulullah ada banyak berdoa ataupun Rasulullah ajar kita berdoa. Rasulullah kata Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah berdoa supaya diberikan kita ni hidayah. Maknanya hidayah selain daripada usaha, kena berdoa juga. Kemudian diberikan juga kita ketakwaan. Jangan sampai kita ni dilekakan dengan perkara yang sia-sia sehingga menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Ta'ala itu sendiri tadi. Jadi dengan sebab itulah kita kena hayati betul-betul. Kalau dalam Quran kata sifat orang bertakwa kena melakukan ibadah, kemudian kena beriman kepada hari akhirat dan kitab sebagainya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan lagi, kita kena meninggalkan perkara yang sia-sia. Kita tak nak berlaku perkara yang sia-sia, kita tak nak kita punya hidup ni dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. Baik, kita dah hampir-hampir kepada penghujung rancangan. Kita akan semak juga sebelum kita tutup perbincangan kita mengenai hadis ini. Mari kita sama-sama perhatikan 3 resolusi ataupun 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang telah kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita baca dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Resolusi hadis yang pertama ataupun pengajaran hadis yang pertama adalah mengenai tentang taat kepada Allah, iaitu taat perintah Allah dan menjauhi larangannya ialah ciri orang yang bertakwa. Itu yang kita dah bincangkan dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis pun ada disebutkan sedikit. Dan yang keduanya adalah beriman kepada hari akhirat ataupun beriman juga dengan hari dengan kitab, dan amal soleh iaitu solat kita, zakat kita adalah ciri asas orang yang bertakwa. Juga kita dah sebutkan di dalam Al-Quran dan penghuraian hadis tadi. Dan yang ketiganya adalah pendidikan. Hendaklah diterapkan secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang bertakwa. Yang ni adalah pengajaran daripada kisah sahabat tadi. Kalau kita perhatikan bagaimana sahabat tu daripada kecil lagi, Atiyah tu Rasulullah telah didik dia daripada kecil sehingga dia ingat hadis-hadis yang penting. Hadis tentang marah tu penting sebab kita memang tak terlepas daripada marah. Jadi Atiyah ajar kita. Atiyah ajar kepada kita bahawa kalau kita marah, hadis ni dia dengar daripada Nabi sendiri. Dia kata kalau kita marah, kita kena ambil wuduk. Mudah-mudahan kita terus ingat kepada Allah Ta'ala dan kita boleh terus menunaikan salat ataupun melakukan ibadah. Baik, begitulah tuan-tuan hadis yang kita belajar pada hari ini dalam program My Hadis Time. Jadi besarlah harapan kami, mudah-mudahan setiap pengajian kita dalam program My Hadis Time ni kita boleh praktikkan. Kita dah belajar daripada Al-Quran, kita dah belajar daripada hadis, kemudian kita dah tahu dah resolusi dia, kita dah tahu dah pengajaran dia. Mudah-mudahan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi ini kita akan sematkan dalam jiwa kita dan kita amalkan dalam jiwa kita. Bagi mengakhiri program kita pada hari ini, kita akan tutup dengan bacaan doa daripada Ustaz Husaini. Dan sebelum itu, marilah juga kita bersama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran bagi menjayakan program ini. Seperti yang tertera dalam kaca TV masing-masing, tuan-tuan boleh menyumbang kepada program bagi menjayakan program-program kita, insya-Allah. Jadi saya persilakan kepada Ustaz Husaini untuk bacaan doa penutup. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita angkat tangan, kita bermunajat kepada Allah, memakbulkan segala permintaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan orang yang diridai insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah sifat ketakwaan yang tinggi kepada kami, ya Allah. Amin. Agar kami dapat menjauhkan segala larangan-Mu, ya Allah. Amin. Dan menjadikan kami hamba-Mu yang taat, saleh dan salihah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, perteguhkanlah keimanan kami, ya Allah. Amin. Jangan Engkau jadikan kami seorang hamba-Mu yang melakukan perkara yang sia-sia, ya Allah. Sesungguhnya kami tahu, ya Allah, Engkau akan menjauhkan diri kami yang melakukan perkara yang sia-sia, ya Allah. Sebaliknya, dekatkanlah hati kami ini dengan-Mu, ya Allah. Dekatkanlah hati kami ini dengan pencipta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami, ya Allah, golongan orang yang melakukan segala larangan-Mu, ya Allah, yang Engkau murka, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, Engkau akan murka kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, justru itu, ya Allah, kami memohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Jauhkanlah daripada kami, ya Allah, segala dosa-dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Makbulkanlah doa kami, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.